Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 55. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 56 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 56 surah An-Nisa ni Allah Ta'ala menjelaskan seksa bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar, menentang, tak mahu beriman, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, maksudnya ayat-ayat yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hukum hakam syariat, ya. Saufa nuslihim nara, maka kami akan masukkan, akan bakar di dalam api neraka. Maka azab seksa bagi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala ialah neraka. Maka satu pengajaran penting bagi kita, satu peringatan penting bagi kita, jangan pernah menentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum mampu mengamalkan. Ada mungkin ayat-ayat atau hukum hakam yang belum mampu kita untuk mengamalkan. Tetapi jangan pernah mengingkari, menentang, menolak ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut, ya. Bagaimana gambaran mereka di dalam api neraka itu? Kata Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, dibakar di dalam api neraka itu, maka kami gantikan dengan kulit yang lain, kata Allah. Ketika mana mereka di dalam api neraka dibakar, hangus kulit mereka ni, dibakar oleh api neraka yang sangat panas tu, maka baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang baru, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab sengsara itu berterusan, ya. Supaya berterusan mereka merasakan azab seksa api neraka itu. Ada kajian menyatakan bahawa
Yang paling merasa sakit tu adalah kulit kita ni. Jadi kalau kulit kita ni terkopek sikit pun, dia sakit sangat. Maka kalau orang luka, yang paling sakit tu pada kulit ni. Sebab dia ada indera untuk merasa. Ya, merasakan sakit, panas dan lain sebagainya. Maka tiap-tiap kali kulit ni hangus, ganti. Api neraka tu api yang amat sangat panas. Nabi mengatakan 70 kali ganda daripada api dunia. Kita dengan api dunia saja, kita letak tangan kita dekat situ, dia akan langsung terbakar kulit kita. Tak sampai 1 minit. Ya. Bahkan mungkin dalam beberapa saat saja, ya, kita sentuh api, kulit kita dah terbakar. Bayangkan dalam api neraka 70 kali ganda berbanding api dunia. So maknanya setiap saat kulit mereka akan hangus, terbakar, dan ketika itu juga diganti Allah Ta'ala. Tujuan daripada itu, liyadhuqul azab, ay liyastamirra azabuhum wa alamuhum, supaya berterusan azab mereka dan kesakitan seksa yang ditimpakan kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Maka di dalam api neraka itu tidak ada sedikit pun kerenganan. Yang ada azab, azab, azab. Ya. Tidak ditambahkan kepada mereka kecuali azab. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka kalau kita nak selamat daripada azab api neraka ni, janganlah kufur, ingkar, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah, imanilah, percayailah, jadikanlah sebagai panduan hidup. Ya. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha kuasa lagi maha bijaksana, sehingga kan tidak ada sesiapa yang dapat menghalang Allah ketika mana Allah hendak mengazab. Kenapa? Kerana Allah itu Rabb yang maha aziz, Rabb yang maha kuasa, sehingga kan la yamna'u alaihi syai'un. Tak ada sesuatu yang dapat menghalang Allah. Tak ada sesiapa yang dapat memprotes Allah. Tak ada sesiapa yang dapat menegah Allah daripada mengazab orang-orang yang hendak diazab Allah oleh kerana perbuatan mereka. Namun walaupun Allah Ta'ala maha kuasa, tetapi Allah Rabb yang maha hakimah, Rabb yang maha bijaksana, bukan Rabb yang zalim. Allah maha bijaksana, sehingga kan Allah Ta'ala hanya mengazab, hanya menyeksa mereka yang sepatutnya untuk diseksa oleh kerana amal perbuatan mereka. Baik, kita teruskan ayat 57. Ayat 57 Allah Ta'ala berfirman, Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta beramal salih, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi. Ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang kafir dan seksa yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka. Pada ayat 57 ni Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, serta ganjaran yang akan Allah Ta'ala beri kepada mereka. Sebagaimana selalu saya sebut, inilah kebiasaan Al-Quran. Apabila Al-Quran menyebutkan tentang orang kafir, biasanya Allah akan sebut selepasnya orang beriman. Apabila Quran sebut sebelumnya tentang neraka, maka selepasnya biasa Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Allah nak memberikan satu perbandingan yang amat jelas kepada kita, sehinggakan kita tahu mana yang sepatutnya kita ikuti dan mana yang semestinya kita tinggalkan. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa amilus salihan, dan ia melakukan amal-amal salih. Bukan sekadar dia percaya terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tu, tetapi dia mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupannya. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, maka kami akan masukkan ia ke dalam syurga, kata Allah, yang mana di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Sebagaimana orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam neraka, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka dimasukkan ke dalam syurga, yang mana di dalam syurga itu dipenuhi dengan pelbagai macam kenikmatan. Kalau dalam neraka dipenuhi pelbagai macam seksa, kalau di dalam syurga dipenuhi pelbagai macam kenikmatan. Ada pelbagai kenikmatan di sana. Antaranya apa? Pertama, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada mengalir sungai-sungai yang lazat untuk diminum, yang menghilangkan dahaga sepanjang masa, yang indah dipandang mata, ya. Khalidina fiha abada. Kenikmatan yang kedua, mereka kekal buat selama-lamanya di dalam syurga itu. Kenikmatan yang Allah beri di dalam syurga bukanlah kenikmatan yang sementara seperti dekat dunia, tetapi ia kenikmatan yang akan kekal buat selama-lamanya, tidak ada akhir baginya. Sehinggakan orang-orang yang masuk ke dalam syurga kerana mereka beriman dan melakukan amal-amal saleh semasa hidup, maka mereka akan kekal dalam kenikmatan yang ada di dalam syurga Allah. Yang ketiga, di dalam syurga itu, lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di dalam syurga itu ada pasangan-pasangan, ada isteri-isteri yang sentiasa suci. Mereka tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada wiladah, melahirkan, tidak ada buang air, sentiasa setiap saat suci dan bersih. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, faja'alnahunna abkara uruban atsaraba. Bahkan mereka nanti akan sentiasa bikir, akan sentiasa gadis, ya, dan tidak pernah menua. Ya, kalau di dunia ni pasangan kita dia akan jadi tua sebagaimana kita, tetapi di dalam syurga tidak. Ya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Yang keempat, Allah Ta'ala mengatakan, serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, yang sentiasa dinaungi. Di dalam syurga tu terdapat banyak pokok-pokok, maka ahli syurga mereka akan berada bernaung di bawah pokok-pokok tersebut, sehinggakan mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa sambil menikmati minuman-minuman syurga dan buah-buahan yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada ahli syurga. Amalan dia, berimanlah dengan sebenar-benarnya terhadap ayat-ayat Allah yang mana di dalamnya terkandung syariat, dan amalkanlah dalam kehidupan kita sampailah kita mati. Maka insya-Allah syurgalah dengan segala kenikmatannya yang akan dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik, kita teruskan ayat 58.
Ayat 58 ni bercerita tentang amanah. Ya. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, maksudnya kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi melihat. Ayat 58 ini antara ayat yang sangat penting. Sehinggakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hadhil ayatu min ummahatil ahkam. Beliau mengatakan ayat 58 surah An-Nisa ni antara induk kepada hukum hakam. Tadammanat jami'ad din wa syara'. Dalam ayat ni terhimpun keseluruhan agama dan syariat. Ya. Baik, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk menyerahkan amanat-amanat itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu amanah? Amanah ialah ma'tumina alaihil insan wa umira bil qiyami bihi. Amanat ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan diperintahkan ia untuk melakukannya. Sangat banyak jenis amanah ni. Ya. Ada mungkin amanat itu dalam bentuk kuasa. Ada amanat itu dalam bentuk harta benda. Yang diamanatkan itu bentuk harta benda. Ada mungkin yang diamanatkan itu dalam bentuk rahsia. Ada mungkin amanat itu dalam bentuk perintah-perintah. Ya. Ada mungkin amanat itu dalam bentuk ilmu pengetahuan. Ada mungkin amanat dalam bentuk perjanjian. Sangat banyak bentuk amanat ni. Jadi amanat itu ialah setiap yang diamanahkan, dipercayakan kepada seseorang dan diperintahkan ia untuk melakukannya. Ya. So Allah Ta'ala mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk menunaikan, untuk menyerahkan amanat-amanat apa sahaja yang diamanatkan kepada kamu, supaya kamu tunaikan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak, kamilatan, dengan sempurna, la manqusah, tanpa ada sedikit pun dikurangkan. Apa yang diamanahkan tu macam itulah tunaikan. Ya. Perkataan ila ahliha dekat sini, kepada ahlinya, maksudnya kepada orang yang berhak. Dilalatun ala annaha la tudfa' wala wa tu'adda li ghairil mu'tamin. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak boleh menyerahkan amanat itu kepada orang yang tidak ahlinya, orang yang bukan berhak. Ya. Maka seandainya dia serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tidak dikatakan dia menunaikan amanat. Macam ni. Misalkan ada amanat, diamanatkan kepada kita untuk menyerahkan katalah harta, benda, wang kita sebut. Diamanatkan kepada kita supaya tolong berikan ini kepada fulan. Harta ni, wang ni kita berikan.
tetapi kita beri kepada orang lain. Diamanatkan misalkan kepada kita wang 1,000 dan diamanatkan supaya tolong serahkan kepada fulan, ya, katalah fulan ni mungkin dia seorang yang susah, kemudian kita serahkan kepada orang lain yang menurut kita mungkin dia susah juga, maka itu tidak dikatakan menunaikan amanat kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka kepada siapa dialamatkan amanat itu, maka kepada dialah serahkan. Jangan serahkan kepada orang. Inilah betapa mulianya agama kita, ya, yang mengajarkan supaya menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya dan menghindari sebarang khianat. Maka sifat khianat itu sifat yang melekat pada diri orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, ada 3 tanda utama pada diri orang munafik. Salah satu daripadanya ialah idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia berkhianat. Apapun bentuk amanat tu. Ada amanat bentuk kuasa, dia khianat dengan kuasa tu. Ada amanat dalam bentuk harta benda, dia khianat dengan harta benda tu. Ada amanat bentuk dia adalah rahsia-rahsia, dia khianat dengan tu, dia bongkar, dia sebarkan kepada orang. Ada amanat tu dalam bentuk mungkin ilmu, kemudian dia tak mahu menyampaikan. Dan masih banyak. Munafik ni dia akan sentiasa khianat dengan apa sahaja yang diamanahkan kepada dia. Orang-orang beriman, Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tunaikan amanah, ya. Baik, yang kedua kata Allah Ta'ala, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adal. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dengan adil, ya. Kalau engkau hendak memberikan keputusan di antara manusia, ya, maka berilah keputusan hukum yang adil. Keadilan salah satu matlamat utama daripada syariat Islam ni. Sehingga kan secara tegas Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum bil adil. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk berlaku adil. Maka salah satu matlamat besar daripada agama Islam ni, syariat Allah Ta'ala ni, ialah untuk menegakkan keadilan. Maka semua bentuk kezaliman mesti dihapuskan. Keadilan mesti ditegakkan. Pada ayat ni sungguh menarik. Allah mengatakan, wa idza hakamtum bainan nas. Ya. Apabila kamu menjalankan hukum bainan nas, di antara manusia. Allah tidak mengatakan bainal mu'minin, antara orang-orang beriman. Kenapa? Kerana Allah perintahkan kita untuk menetapkan hukum secara adil kepada siapapun, hatta kepada orang yang mungkin tidak beriman, hatta kepada orang yang mungkin berbeza agama dengan kita. Sebab itulah keadilan dalam Islam ni sungguh sangat luar biasa, sehingga kan cakupannya lebih luas daripada skop umat Islam. Jadi keadilan yang diperintahkan Quran bukan sahaja kepada orang Islam, tetapi bainan nas, pada manusia. Kalau disebut an-nas, itu semua manusia. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira warna kulit, tak kira bahasa, berlaku adil. Ya. Jangan sampai kerana berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza warna kulit, kemudian kita tidak berlaku adil. Maka adil ni dalam Islam
itu diajarkan, diperintahkan mulai daripada ruang lingkup keluarga sampailah kepada skop yang paling besar untuk suatu negeri ataupun negara. Bahkan melebihi daripada itu. Maka dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami itu diperintahkan untuk adil. Apatah lagi bagi mereka yang punya dua isteri. Ya, syarat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala adil. Dalam skop yang kecil, suami isteri. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau engkau rasa bimbang, tak dapat berlaku adil kepada isteri-isterimu, maka cukup satu. Artinya apa? Suami kepada isteri-isterinya saja dituntut adil. Ayah kepada anak-anaknya, orang tua kepada anak-anak, agama perintahkan berlaku adil. Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ya? Kepada orang lain juga macam tu. Hatta kepada orang yang kita tak suka pun Allah perintahkan supaya tetap tegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaan kamu, kebencian kamu kepada satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil kepadanya, kata Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana itu lebih hampir kepada takwa. Walaupun engkau tak suka dengan dia, walaupun engkau benci dengan dia, tetapi tegakkanlah keadilan. Maka orang kata, biarlah dunia ini runtuh, keadilan mesti tegak. Cuma kadang-kadang ni slogan saja, cakap saja. Hakikatnya tak dijalankan, ya. Kerana itulah dunia. Walaupun Allah perintahkan supaya menegakkan keadilan, tapi keadilan ni sungguh banyak dicederai di dunia ini. Sebab tu Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah lah sebaik-baik hakim yang akan menetapkan hukum hakamnya dengan adil, ya, dan Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya nanti di akhirat, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan pada ayat ni, innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Maksudnya, apa yang Allah Ta'ala nasihatkan kepada kita, apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran, sungguh itu adalah sebaik-baik nasihat. Maka tidak ada nasihat yang paling agung melainkan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Maka kalau engkau menginginkan nasihat, bukalah Quran, bacalah Quran, renunglah nasihat-nasihat Allah di dalamnya, kerana itulah nasihat terbaik, itulah nasihat yang paling bermanfaat daripada seluruh nasihat-nasihat yang ada. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat, ya. Ini berkaitan dengan amanat dan keadilan tadi. Terhadap amanat dan keadilan itu Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga kan kalau engkau berkhianat, sungguh didengar dan dilihat Allah. Kalau engkau tidak berlaku adil, sungguh didengar dan dilihat Allah. Begitu juga kalau engkau amanah, Allah Ta'ala mendengar dan melihatnya. Kalau engkau menegakkan keadilan di antara manusia, maka Allah Ta'ala mendengar dan melihat, sehingga kan Allah Ta'ala beri ganjaran terhadap apa-apa sahaja yang engkau lakukan, ya. Baik, kita teruskan ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Baik, pada ayat 59 ni Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amr. Ya, ni tiga perkara yang paling penting untuk kita taat. Pertama, taatlah kepada Allah. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan sesuatu, tidak ada kata membantah, tidak ada kata mengingkari. Begitu juga ketika mana Allah Ta'ala menegah sesuatu, tidak ada kata membantah dan mengingkari. Demikian juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ataupun tegah kita tentang sesuatu. Begitu juga dengan ulul amr, dengan pemimpin yang diberi kuasa kepada mereka. Tiga ni amat penting kita taati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amr. Ya. Yang menarik pada ayat ni, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul, Allah Ta'ala buat ada perkataan ati'u. Ketika Allah perintahkan kita supaya taat kepada Allah dan Rasul, Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Manakala Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada ulul amr, Allah hanya mengatakan wa ulil amri minkum. Hanya Allah Ta'ala mengatakan wa ulil amri minkum. Tidak ada perkataan wa ati'u. Kenapa macam tu? Kata para ulama kita, kerana ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Ya? Ketaatan kepada Rasul itu, kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tak ada tawar-menawar. Mesti. Ya. Kenapa? Kerana setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu pasti baik. Manakala ketaatan kepada ulul amr, kepada pemimpin, kepada penguasa, itu muqayyad. Ia bergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tidak mutlak mentaati pemimpin. Maka selagi mana pemimpin ni menyuruh kita kepada sesuatu yang tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka kita wajib taat. Tetapi kalau pemimpin ni perintahkan kita untuk sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak perlu taat. Maka dikatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk kepada pemimpin, kalau itu membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita betapa penting kita untuk taat kepada pemimpin. Tentu selagi mana mereka tidak menyuruh kita kepada maksiat. Kenapa? Kerana peranan pemimpin itu sangatlah penting. Sangat penting. Ya. Maka sejak manusia dicipta Allah, Allah Ta'ala dah jadikan sebagai khalifah. Bahkan kalau kita melihat Islam sendiri, mulai daripada awal muncul kelahirannya, sentiasa ada pemimpin. Maka zaman Nabi, Nabi yang jadi pemimpin. Lepas Nabi, Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar. Sampai seterusnya muncul khalifah-khalifah. Kita mesti ada pemimpin. Ya, kalau tak ada pemimpin, maka kita tak tahu macam mana kehidupan kita. Maka dikatakan fa innahu la yastaqimu linnas amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim wal inqiyad lahum. Tidak akan
lurus urusan agama kita dan urusan dunia kita, melainkan kita taat kepada pemimpin. Ya, seandainya tak ada pemimpin di suatu negara, boleh bayangkan tak macam mana bentuk negara tu, macam mana bentuk negeri tu? Oh, kita tak boleh bayangkan. Maka peranan pemimpin tu sangat penting dalam Islam, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk taat kepada mereka, tentu selagi mana tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih tentang suatu perkara, berlaku perbantahan, perselisihan tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Daripada ayat ni, poin pertama kita ambil bahawa perbezaan pendapat, perselisihan itu adalah sesuatu yang mutlak ada, tak pernah kita dapat nafikan. Ya, maka kalau orang berharap kenapalah mesti ada perbezaan ni, memang sunnatullah dia dah macam tu. Perbezaan tu memang mesti ada, perselisihan tu memang mesti ada. Al-Quran tidak mengingkari perkara itu. Tetapi Allah Ta'ala beri kita solusi macam mana kita nak mencapai titik temu ketika mana kita berselisih pendapat. Maka kata Allah Ta'ala, farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya? Macam mana kita nak mengembalikan kepada Allah dan Rasul? Kembali rujuk kepada Al-Quran, kembali rujuk kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Maka insya-Allah setiap perselisihan yang muncul yang ada, akan ada solusinya, penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh dikembalikan kepada pendapat seseorang, tak boleh dikembalikan kepada keputusan seseorang, tetapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika memang kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi salah satu bukti bahawa seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, ketika mana dia menghadapi perselisihan, dia kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dia rujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dzalika khairun, kerana yang demikian itu lebih baik. Mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah adalah lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih elok pula kesudahannya. Maka insya-Allah kalau kita rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita tidak akan pernah kecewa dengan solusi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surah Al-Mawaddah yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni, ayat 56 sehingga ayat 59 surah An-Nisa. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah Ta'ala ni dapat kita fahami dengan baik, kemudiannya kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.